Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Jah. Cikgu telah menerangkan bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat roti, iaitu mengenali bahan pembuatan roti. Untuk hari ini, cikgu akan menyambung pengajaran kita tentang perkakasan dan peralatan membuat roti serta fungsi-fungsi peralatan dan perkakasan tersebut. Untuk membuat roti, kita perlu ada beberapa perkakasan dan peralatan yang akan digunakan untuk membuat roti. Yang pertama, cikgu akan menerangkan tentang perkakasan. Apa dia perkakasan? Perkakasan ialah alat yang lebih kecil, yang kita gunakan semasa pembuatan roti. Okey, yang pertama peralatan kita ialah alat penimbang ataupun scale, penimbang. Penimbang ni ada dua jenis, iaitu penimbang digital dan penimbang manual. Okey, apa beza dia? Kalau penimbang digital, dia akan mengeluarkan nombor lah di sini bila kita letak pemberat di atas. Letak bahan dan akan keluar nombor menunjukkan bahan itu berapa beratnya. Kalau penimbang manual, dia tak ada keluar nombor macam ni, dia hanya ada mata jarum. Jika sesiapa anak murid cikgu yang belum ada penimbang, teruslah beli penimbang yang secara digital. Okey, yang kedua ialah sudu penyukat. Di sudu penyukat ni, dia ada beberapa saiz, berbeza saiz mengikut apa yang tertera di sini. Okey, dia ada tulis situ 1/8 cup, 1/8 cawan, 1/3 cawan, 1/2 cawan. Okey, kita ikutlah saiz mana yang kita perlukan, kita gunakan, Dan cara menggunakannya ialah dia rata, kita akan penuhkan sudu penyukat ni. Yang seterusnya ialah jak penyukat. Jak penyukat ni selalunya untuk cecair lah, yang akan kita gunakan untuk membuat roti nanti, membuat dough nanti. Okey, seterusnya peralatan yang akan kita gunakan ialah loyang untuk mengisi roti kita, Okey, loyang membakar ni ada berbagai bentuk dan berbagai saiz. Okey, yang ini ialah berbentuk bulat, yang ini berbentuk persegi. Ada juga loyang untuk membuat roti roti loaf, roti pound tu, Okey, dia bertutup dan dia akan bentuk segi empat lah. Okey, seterusnya ialah acuan ni, bekas kita nak letak dough roti yang kita telah bentukkan. Okey, bergantung pada roti macam bentuk apa yang kita nak buat. Kalau kita nak buat ban bulat sebiji-sebiji tu satu-satu, kita boleh gunakan bekas bulat macam ni lah, paper cup macam ni yang bulat. Okey, ini pun ada berbagai jenis saiz, Dan yang ini bentuk memanjang. Okey, kita boleh juga menggunakan aluminium backing, Okey, yang bentuk macam ni, dan dia pun ni ada beberapa jenis saiz. Terpunanglah pada roti macam mana yang kita nak bentuk. Seterusnya ialah dulang pembakar. Okey, dulang pembakar. Ini dulang pembakar. Dulang pembakar ni bergantung kepada saiz kita punya oven, ketuhar kita. Kalau ketuhar kita besar, kita boleh menggunakan loyang pembakar yang besar. Ataupun kita boleh menggunakan loyang pembakar yang kecil, tray ni, okey, tray pembakar ni. Yang kecil boleh masukkan 2 dulang pembakar dalam oven yang besar lah. Kalau oven kita kecil, kita boleh masukkan satu saja. Untuk perkakasan yang seterusnya ialah mangkuk pengadun. Tujuan dia untuk kita mengadun secara manual, iaitu menggunakan tangan. Terpulanglah mangkuk plastik ke, mangkuk aluminium ke, kaca ke, semuanya boleh, Seboleh-bolehnya biar berbentuk bulat lah. Seterusnya kita akan pergi kepada peralatan untuk membuat roti pula, Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kita teruskan kepada peralatan untuk pembuatan roti. Okey, untuk peralatan yang penting sekali ialah mengadun, untuk cara mengadun. Apakah cara mengadun yang akan kita gunakan? Dalam mengadun roti, kita ada beberapa cara untuk mengadun, Yang pertama ialah kita menggunakan mixer, iaitu pengadun. Fungsi pengadun ialah untuk mencampurkan bahan, mengadun dan menguli. Kita menggunakan pengadun ini untuk mencampur, mengadun dan menguli bahan-bahan yang telah kita timbang.
Okey, setiap mixer akan ada 3 jenis alat untuk mengadun. Seperti dekat depan ni, jenis alat yang pertama. Alat ini kita panggil pedal pedal. Yang ini sesuai untuk membuat biskut, pastry Yang ini pula ni ialah wire wipe. Dia bergegelung macam ni. Ini sesuai untuk mengadun ataupun mengundi bahan-bahan cecair. Contohnya membuat mereng ataupun untuk memukul telur yang cecair. Dan untuk pembuatan roti, kita memerlukan alatan ini yang alatan yang berbentuk penyangkut ni dough arm. Okey, kita menggunakan alatan ini. Setiap pengadun mixer ada berbagai saiz Kalau saiz biasa yang di rumah, okey, kalau besar saiz macam ni, selalunya dia punya peralatan semua secara kecil lah. Ini sesuai untuk satu adunan ataupun dalam 500 gram tepung roti. Okey, kalau yang peralatan besar macam ni untuk mengadun yang lebih besar, yang sesuai untuk industri. Peralatan pertama tadi ialah mixer ataupun mesin pengadun, dan yang kedua yang penting yang perlu kita ada ialah ketuhar. Okey, ketuhar dia ada berbagai jenis saiz bergantunglah pada saiz yang ada di rumah kita. Kalau saiz kecil pun boleh, saiz besar pun boleh. Okey, kalau saiz besar seperti ini, selalunya kita menggunakan tray yang besar tadi dulang pembakar yang besar, dan sesuailah untuk industri. Suhu yang perlu untuk setiap ketuhar tak sama Kalau kita menggunakan ketuhar yang kecil, suhu dia berbeza. Kalau ketuhar yang besar, dia punya suhu pun berbeza. Setiap ketuhar dia mempunyai fungsi yang berbeza. Ketuhar dia ada pelaras untuk api atas, api bawah, ataupun penggunaan api atas dan bawah. Okey, kita juga boleh set kita boleh set untuk berapa lama untuk pembakaran roti yang akan kita bakar nanti. Seterusnya ialah proofer. Proofer ialah satu alat untuk mengembangkan roti dengan cepat. Roti yang telah siap dibentukkan kita akan masukkan ke dalam proofer untuk mempercepatkan pengembangan roti. Seterusnya ialah cooling rack. Cooling rack ini fungsinya ialah untuk meletakkan tray kita, dulang pembakar kita. Jika kita tak ada proofer tadi, kita boleh letakkan kita punya dulang pembakar di sinilah dan dibiarkan hingga roti itu naik. Jika kita tak ada cooling rack ni pun tak apa, kita boleh menggunakan bekas yang bertutup untuk meletakkan roti yang telah kita bentuk. Cikgu telah menerangkan beberapa jenis peralatan dan perkakasan yang kita gunakan dalam pembuatan roti. Diharapkan penonton telah dapat mengenali jenis-jenis perkakasan dan peralatan yang kita perlukan untuk membuat dan menyediakan adunan roti. Jika kita tak ada bahan-bahan tersebut, kita boleh gantikan apa saja yang ada di rumah kita. Okey, sekian itu saja untuk hari ini. Diharap semua penonton dapat memahami dan ilmu yang dikongsi ini memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Bye.